Hai, selamat datang ke Fadli Channel. Nama aku Fadli. Kepada korang yang baru saja terjumpa channel ni, channel aku banyak cerita pasal martial art dan juga fitness. Untuk video kali ni, aku nak cerita pasal kenapa taekwondo dah makin boring lah sekarang ni. Tak macam old school dulu. Dah main macam fencing dah. Macam-macam lah orang cakap pasal sukan taekwondo ni. Tak ada seri taekwondo dia, dah tak ada skill, teknik yang merepek-repek. Kalau korang nak tahu apa pendapat aku tentang sukan taekwondo ni yang kita suka ni, jom. Untuk pengetahuan korang, sukan taekwondo ni pada tahun 1988 diperkenalkan sebagai demonstrasi saja pada Olimpik Seoul. Pada tahun 1992 masih lagi diperkenalkan sebagai sukan demonstrasi saja. Belum masuk Olimpik lagi belum masuk lagi. Dan pada tahun 2000, kali pertama sukan Olimpik mempertandingkan sukan taekwondo ni ke dalam arena Olimpik. So masa tu dekat Sydney. So aku tak tahu lah korang dah lahir ke belum tahun tu. Siapa lahir tahun 2000? Jadi pada asalnya sukan taekwondo bukanlah macam yang korang tengok sekarang ni. Pada masanya sukan taekwondo dulu sangat-sangat menyeronokkan. Dengan tendangan yang sangat padu, teknik yang sangat menarik. Kebanyakannya teknik-teknik yang digunakan dekat dalam sukan taekwondo tersebut boleh digunakan di luar waktu bertanding. Jadi memang best lah taekwondo masa tu. Memang banyak knockout, memang banyak aksi-aksi yang korang boleh tengok dekat dalam TV ada dekat dalam sukan taekwondo ni. Tapi apa dah jadi sekarang ni? Apa dah jadi? Sekarang ni taekwondo dah tak macam dulu lagi. Sebab apa? Sebab bila rules dah berubah, corak perlawanan jadi berubah. Adakah perubahan rules ni mencacatkan sukan tersebut? So ini yang kita nak bincangkan pada hari ni. Untuk pengetahuan korang, untuk sesuatu sukan tu menyertai sukan Olimpik bukan senang. Banyak cabaran, dugaan, perubahan yang perlu dilakukan supaya sukan tersebut boleh masuk ke dalam sukan Olimpik. Jadi sukan taekwondo nak mengekalkan sukan tersebut relevan dekat dalam sukan Olimpik, banyak perubahan dilakukan. Salah satu perubahannya adalah memperkenalkan Electronic System Point. Sistem ini diperkenalkan pada tahun 2009 dan dipertandingkan kali pertama pada Olimpik London 2012. Sebenarnya guys, taekwondo telah memperbarui sistem scoring dia untuk mengelakkan benda-benda seperti bias, benda-benda seperti ketidakpuashatilah daripada pandangan penonton dan juga pandangan orang awam dan juga pandangan peserta sendirilah. Dahulunya taekwondo ni menggunakan sistem judges di mana mereka akan tengok empat penjuru judges ni, dia akan tengok dan memberi markah secara manual. So maksudnya kalau ada judges yang tak nampak skor tersebut, jadi judges tersebut tidak memberi markah lah. So adalah isu-isu di mana kadang-kadang tersepak tangan berbunyi, judges dengar je kan. So tersepak tangan pun ada naik skor juga. Tersepak dekat bahagian bahu pun ada skor juga. Jadi orang rasa tak puas hati tau. Orang rasa macam ini tak adil ni. Kenapa ref ni bagi skor walaupun tak kena? Kenapa ref ni tak bagi skor walaupun kena? Jadi benda-benda ni yang mengakibatkan sukan taekwondo ni perlu diinovasikan dari segi sistem scoring dia. Itu dekat peringkat antarabangsa. Kalau korang tengok dekat sukan-sukan sekolah pun, dekat tournament-tournament kecil kat kampung pun ada sampai mak bapak bergaduh tahu tak, pasal sistem scoring yang lama. Ref buta lah, judges tak pandai ambil scoring lah, ref bodoh lah, itulah, inilah. Jadi persatuan taekwondo ni dia cuba untuk memuaskan hati semua orang. Jadi dia buat sistem scoring elektronik. Untuk sistem scoring elektronik ni dia berbeza. Maksudnya kalau sepakan tu tak kena pada sasaran, poin dia tak akan naik. Jadi ini lebih adil lah. Tak adalah isu judges ni bias lah. Engkau daripada kelab yang bagus-bagus, engkau dapat naik. Kau daripada kelab yang tak bagus, aku tak nak lah pandang kau ni, bagilah kau skor sikit-sikit. Tapi berbeza dengan scoring system menggunakan elektronik. Kau tendang tak kena, kau tak dapat point. Kau tendang kena, kau dapat point. Jadi sebagai seorang atlet, kebanyakannya mereka ni lebih kepada atlet yang kreatif. Atlet yang bagus, dia akan merubah diri mereka untuk adapt dengan rules baru. Jadi atlet-atlet ni mereka teknik-teknik yang berkesan dengan sistem baru tersebut.
Korang akan gunakan apa saja teknik asalkan dorang boleh menang. Sama juga macam korang. Kalau benda tu tak boleh guna, korang tak guna, korang akan cuba cari alternatif lain supaya teknik tersebut boleh digunakan dekat dalam sukan yang korang suka tu. Tak kisahlah kalau korang ni main boxing ke, korang ni main muay thai ke. Kalau contohlah satu hari nanti sukan boxing pula nak dielektronikkan. Jadi boxer ni diorang akan cari alternatif untuk dapatkan teknik yang bagus dekat dalam rules yang baru. Sama juga macam taekwondo, disebabkan rules dah baru, scoring system dah jadi baru, mereka ni merubah teknik berlawan diorang untuk adapt dengan rules yang baru. Boleh je kita nak pakai teknik lama untuk lawan dekat dalam sistem yang baru, tapi adakah itu memudahkan diorang untuk mendapat skor? Jawapannya tidak. Atlet tu sendiri yang telah merubah corak perlawanan tersebut. Sedangkan taekwondo ni untuk menambahbaikkan perlawanan tersebut. Okey, cuba korang bayangkan pada zaman dahulu bila taekwondo ni kita jatuh tak apa, ref kata bangun, boleh lawan balik. Jatuh boleh lawan balik. Apa yang mereka buat? Mereka tendang, mereka jatuh. Mereka tendang, mereka jatuh untuk mengelakkan scoring daripada pihak lawan. Tapi berbeza dengan sekarang. Kalau korang tendang, korang tak boleh jatuh. Kalau korang jatuh, korang akan dipotong markah. Jadi player-player ni dia tak jatuh lah. Dia tendang. Jadi tiada jatuhan dekat situ. Jadi perlawanan akan menjadi semakin rancak, semakin aktif. Ingat tak dulu-dulu masa kita sparring, kita boleh tunggu, tak perlu bertendang pun tak apa. Tapi sekarang berbeza. Kalau kita tak tendang dalam masa mungkin 5 ke 10 saat, kita akan dipotong markah. So, benda ni merancakkan lagi sukan tersebut. Masa ketika dahulu, untuk mendapatkan scoring yang tinggi, kita perlu solid di bahagian kepala. Jadi untuk sepak kat kepala ni bukan senang dan tendangan tersebut perlulah solid ya. Jadi orang ramai untuk tendang bahagian vest, jadi kurang tendangan di bahagian kepala. Tapi berbeza dengan sekarang, hanya perlu touch, kena kepada sistem saja and markah akan naik. Jadi atlet-atlet ni akan lebih cenderung untuk sepak di bahagian kepala. Teknik-teknik fancy seperti back kick, 360 degrees roundhouse kick, reverse hook kick, itu akan memberikan scoring yang lebih tinggi compare dengan basic roundhouse kick. So cuba bayangkan sekarang ni teknik-teknik yang fancy ni lebih dapat banyak markah. Jadi atlet-atlet akan fokus kepada teknik fancy compare dengan teknik tendangan satu persatu. Kerana scoring lebih tinggi kepada teknik yang lebih fancy. Jadi bila benda ni berlaku dekat dalam pertandingan nanti, teknik-teknik fancy ni yang banyak keluar. Jadi kita boleh tengok teknik-teknik yang lebih fancy berpusing sana, berpusing sini compare dengan just roundhouse kick. Masa kita belajar taekwondo, kita belajar macam-macam kick. Masa dalam tournament kita main satu kick saja. Itu pun pakai sebelah kaki saja. Nak buat apa kan? Banyak inovasi yang dilakukan untuk taekwondo supaya perlawanan menjadi lebih menarik lagi. Walau bagaimanapun, ini terpulang kepada atlet. Adakah atlet nak gunakan cara yang lama ataupun olah cara yang lama kepada cara yang baru supaya boleh menang. Kalau korang pilih yang mana? Acah tulis dekat ruangan komen ni. Jadi pada pendapat aku sendiri, perubahan rules ni sebenarnya memberikan impak yang lebih bagus kepada sukan taekwondo. Sebab apa? Yang pertama, kita dah tak ada bias. Yang kedua, perlawanan akan jadi lebih menarik. So itu yang kita nak dekat dalam sukan taekwondo ni sebenarnya. Tapi bagi pandangan atlet pula, atlet nak menang. Jadi dia akan gunakan apa jua cara untuk menang tournament tersebut. Termasuklah dengan keluarkan tendangan-tendangan yang pelik-pelik. Bagi atlet pula, mereka bertanding untuk menang. Jadi mereka akan buat apa saja teknik supaya mereka boleh menang asalkan tidak melanggar peraturan. Itulah yang nampak dekat taekwondo sekarang ni. Disebabkan kita yang tak pandai tengok perlawanan tersebut mengatakan perlawanan tersebut tak best, tak bermaksud perlawanan tersebut tak best. Mungkin kita sendiri perlu mengubah cara pandangan kita terhadap sukan tersebut. Kata pepatah lama lah, musang tak dapat anggur, macam mana? Musang tak dapat anggur, kata anggur masam. Macam itulah kita ni sekarang ni. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi anak tuan.
Jadi apa pendapat korang tentang sukan taekwondo sekarang ni? Korang boleh tulis dekat ruangan komen lah. Itu saja discussion kita pada hari ini. Aku harap video ni boleh memberikan korang sedikit informasi dan aku harap informasi ni bermanfaat untuk korang juga yang dekat luar sana. Korang suka video-video macam ni, jangan lupa bantu aku dengan subscribe dan tekan butang notification, dan segala playlist martial art korang boleh tengok dekat sini. Dan aku harap kita jumpa lagi pada video-video akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi. Sehingga jumpa lagi. Bye-bye.